Ini kitab Fathul Mu'in, muka surat 240. Ya, 240. Petok yang kedua daripada atas. Petok yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal waslu khilaful awla fima adas salas wa fiha makruhun linnahyi anhu fi khabarin wala tushbihul witra bi salatil maghrib. Menyambungkan lebih dari 3 rakaat pada sembahyang witir ini adalah berselisih dengan yang lebih diutamakan. Jadi berselisih dengan yang lebih diutamakan ni diterjemah pada khilaful aula. Khilaful aula ni menyalahi utama. Itu maksud dia. Khilaful aula menyalahi utama. Jadi kita istilah khilaful aula ni kena ingatlah. Sebab biasa disebut dalam kitab khilaful aula. Dia banyak sebut dalam kitab khilaful aula ni ulama kemudian. Dia ulama hak terdahulunya hukum ada 5 je. Wajib, sunat, haruh, haram, makruh. 5. Tak ada khilaful aula. Wajib, sunat, haruh, haram, makruh. Hukum taklifiyah tu yang 5. Jadi khilaful aula ni ulama kemudian. Khilaful aula ni rendah daripada makruh, tinggi daripada haruh. Jadi khilaful aula ni duduk antara makruh dan haruh. Ada ni. Dia makruh ni larangan. Haruh ni bukan larangan. Haruh ni apa ni? Dibiarkan. Dan kita dia kata haruh ni dibiarkan. Apa? Lok. Ada lok. Nama lok. Bukan lok kunci tu bukan. Kunci lok juga dah. Lok, kunci. Ni lok. Lok. Ada lok. Lok ke dia lah duk peduli apa kau duk ambil harga. Lok kau ke dia. Lok mana biar. Atau lok. Jadi haruh ni biar. Apa nak biar? Buat pun syarat tak ambil hal. Tinggal pun syarat tak ambil hal. Tu dipanggil harus. Adapun makruh ni larangan, tapi larangan yang tidak putus. Haram itu larangan putus. Jadi sekali khilaful aula ni tak sapalah tangga larangan makruh, tapi bukan haruh. Bukan lok, bukan biar, bukan. Maknanya kalau kata larangan atau makruh, ada ni. Dia rendah daripada makruh, tapi bukan lok, bukan biarkan, haruh. Dia tinggi sikit daripada tu. Jadi khilaful aula ni ulama kemudian. Bila larangan tu tak nyata, maka khilaful aula. Larangan yang nyata makruh ataupun haram. Jadi di sini ni khilaful aula. Khilaful aula kita kalau biasanya khilaful aula kalau kita dalam Fatihah kok siratal ladzina an'amta alaihim. Kita wakaf di situ. Makruh ke? Khilaful aula. Dia panggil. Aula ni aula. Aula macam mana? Utamanya wasalah di situ. Atau aula. Aulanya wasal. Tiba-tiba siratal ladzina an'amta alaihim buti khilaful aula. Makruh ke? Dia rendah sikit daripada makruh. Di khilaful aula mana apa ni? Menyalahi utama, bukan hak utama.
Cuma kita terjemah dengan berselisih dengan yang lebih diutamakan. Panjang cerita tu. Berselisih dengan yang lebih diutamakan. Khilaful aula lah. Sebut gitu sudahlah, kita faham lah. Kita faham khilaful aula mana rendah daripada makruh. Jadi menyambung lebih dari 3 rakaat adalah berselisih dengan yang lebih diutamakan, khilaful aula. Sementara menyambung 3 rakaat hukumnya makruh. Kenapa hukum dia makruh? Kalau menyambung hak 3 rakaat ni, sebab terdapat larangan melakukan dalam hadis yang bererti jangan kalian menyerupakan salat witir dengan salat maghrib. Jadi hak dalam hadis ni Nabi kata wala tushbihul witra bi salatil witri. Jangan kamu menyamai witir dengan sembahyang maghrib. Jadi sembahyang maghrib ni 3 rakaat sambung. Tu hak tu Nabi larang terang-terang. Tapi kalau lebih dari 3 rakaat, dibuat 5 rakaat 1 salam. 7 rakaat 1 salam. 9 rakaat 1 salam. 11 rakaat 1 salam. Jangan buat pening lah. Kita tajuk witir ni. Kita kena ulang daripada awal semua. Kalau tidak pening. Sambung apa pula sambung ni. Kita tajuk witir. Sekarang ni bicara witir. Ni kita semai witir ni 3 rakaat ke 5 rakaat ke. Maknanya cerai itu lebih afdal daripada sambung. Dia panggil apa? Fasal, cerai lebih afdal daripada wasal. Cerai ni hak 3 lah. Hak 1 dah sudah sebut lah satunya. Dekat 1 rakaat witir. Apa dia? Cerai ke sambung? Cerai sambung pun seorang je. Tak ada cerai sambung pun seorang. Hak lebih dari seorang barulah. Berkahwin ke bercerai? Timur dah. Kalau 2 orang, berkahwin dah dia 2 orang tu. Bercerai dah. Oh ada sambung, ada cerai. Kalau 2 kurang-kurangnya. Tapi kalau seorang ada sambung, ada cerai. Dia cerai dah. Tapi dia nikah. Tak pernah nikah, cuma cerai je. Jadi 1 rakaat tak ada lah hak tu. Sekarang ni hak 3 rakaat sekurang-kurang. 3, 5, 7, 9, 11. Tapi sebut dah sebelum ni, kalau kata witir itu dibuat 2 rakaat, witir itu dibuat 4 rakaat, witir itu dibuat 6 rakaat. Jadi hak last kali 1 rakaat tu macam mana tak tahulah. Dia jadi uzur, sakit perut, tak boleh nak buat 1 rakaat tu. Dah nak panggil witir. Warna witir ni ganjil. 2 rakaat panggil witir. Nama witir. 4 rakaat witir. 1 witir, 3 witir, 5 witir, 7, 9, 11 panggil witir. Tiba-tiba dia buat 2, dia buat 4. Maknanya tak ada hak 1 rakaat tu. Boleh tak pahala witirnya? Tu ada khilaf ulama lah. Tengah pandangan mengatakan boleh juga pahala witir. Ada pandangan mengatakan boleh juga pahala witir. Walaupun dia hanya buat 2, 4 ke 6 ke, boleh juga pahala witir. Pada setengah pandangan lah. Ini ada khilaf di kalangan ulama. Tapi kita cerita pandangan boleh juga. Sebab terkadang kita buat 2 rakaat ke, mari sakit perut. Lepas dah tu tak boleh nak buat. Lepas tu semalam witir ke tak? Witir tapi bukan 3, 2 rakaat je. Selagi tu tak sempat nak buat. Setengah pandangan boleh juga pahala witir. Tapi kita witir hak sebenar ni 3, 5, 7, 9, 11. Sebab 11 lah sebanyak witir. Jadi kita semai witir ni sekurang 3 rakaat, afdalnya cerai. 3 ke 5 ke 7 ke, cerai itu lebih afdal. Mana kalau buat lebih daripada 3 rakaat, tapi cuma orang ada dia muskil lah. Sebab apa? Pelik Ustaz. Sebab 3 je witirnya. Witir ni sebelah paling banyak, bukan 3. Itu dia kadang-kadang keliru Ustaz.
sebut witir 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat tu jadi keliru dia kata. Bukan keliru, maknanya kita tu pelik bagi kita sebab kita sebut witir 3 rakaat. Sebanyak-banyak witir 11 rakaat. Hidup di penghujung dah baru tahu witir 11 rakaat. Siapa penghujung? Kita penghujung belakangnya. Bila-bila masa belakang kita ni baru tahu witir 11 rakaat. Mana apa? Ingat-ingat 3 lah witirnya. Tu sekurang-kurang akmal. Kita bicara dulu kan. Sekurang-kurang 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna 3. Yang lebih akmal lagi 5. Yang lebih akmal lagi 7, 9. Hak paling akmal, hak paling sempurna 11. Dia gitu. Jadi kita ni akmal dah. 3 ni sekurang-kurang akmal. Bukan seakmal-akmalnya. Sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang sempurna adalah 3. Jadi 3 ke sampai ke 11 ke, yang paling afdal adalah wasal. 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat. Ataupun kalau 5 ke ataupun 7 ke sampai ke 11, 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 1 salam. Barulah 1 rakaat. Itu hak paling afdal. Mana kalau 11 rakaat berarti ada 6 takbir, 6 salam. Kita nampak pula. Kalau 11 rakaat, hak paling akmalnya adalah cerai, berarti ada 6 kali takbiratul ihram, 6 kali salam. Situ pun kita boleh nampak dah lebih afdal sebab takbir ihram tu pahala wajib. Dalam takbir niat pahala wajib. Tasyahud akhir pahala wajib. Salam pula pahala wajib. Jadi kalaulah kita ceraikan 11 rakaat, boleh 6 kali pahala wajib takbir, 6 kali pahala wajib niat, 6 kali pahala wajib tasyahud akhir, 6 kali pahala wajib salam. Tapi kalau kita wasal 11 rakaat dengan 1 salam, kita hanya boleh pahala wajib takbirnya 1, pahala wajib niatnya 1, pahala wajib tasyahudnya 1, pahala wajib salamnya 1. Mana banyak. Tu nang. Ada ni. Kita hanya ada pahala takbir intiqalah. Takbir ihram sekali je 11 rakaat. Jadi takbir ihram sekali je. Hak lain-lain tu takbir intiqalah, tu sunat hai'ah. Ni dak. 6 kali pahala takbir ihram hak rukun sembahyang. Niat pula 6 kali. Hak wasalnya 11 rakaat, 1 takbir 1 salam, pahala takbirnya hak wajib boleh sekali je. Pahala niat hak wajibnya boleh sekali je. Tasyahud akhir sekali je. Salam sekali je. Mana lebih? Memanglah lebih hak wasal. Mana kalau 3 rakaat, 2 kali takbir, 2 kali salam. Kalau hak 3 rakaat, hak sekurang-kurang hak akmal. Jadi kalaulah wasa juga, hak wasa kalau 3 rakaat 1 salam, khilaful aula. Hak lain daripada 3 rakaat, 5 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, khilaful aula. Hak 3 rakaat 1 salam makruh. Sebab beza? Sebab yang nyata hadis melarang jangan kamu menyamakan witir dengan sembahyang maghrib. Hak mana tu? Hak 3 rakaat 1 salam. Tu jadi makruh. Sebab apa? Jelas nyata larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau 5 rakaat 1 salam, masuk dalam larangan Nabi, jangan kamu menyamakan witir dengan
sembahyang maghrib. Tak masuk dalam tu. Dak semalam kata masuk. Masuk serupa juga dengan sembahyang maghrib. Dah 5 rakaat kan? Tengok di 3 akhir. Tengok di 3 akhir. Sama dah dengan maghrib. Tapi larangan ni nyata dak 5 rakaat. Tak nyata. Tapi dia khilaful aula je, bukan makruh. Larangan nyata, makruh ataupun haram. Larangan tapi tak nyata, turun kepada khilaful aula. Di sekarang kita ambil 2 contoh. Satunya 3 rakaat 1 salam. Satunya 5 rakaat 1 salam. Hak larangan nabinya wala la tushbihul witra bi salatil maghrib. Jangan kamu menyamakan sembahyang witir dengan sembahyang maghrib. Kalau 3 rakaat 1 salam, nyata. Kalau 5 rakaat 1 salam, takkan sama dengan maghrib. Sebab 5 rakaat, maghrib 3 rakaat je. Sama juga, sama. Sama kot mana? Hak 3 hak ujung sama tak dengan maghrib? Sama lah. Kalau nak ambil sama dengan maghrib, hak 1 rakaat tu kena asingkan. Baru tak sama dengan maghrib. Mana ni? Jadi sekarang ni maghrib 3 rakaat. Kalau 3 rakaat 1 salam, nyatalah seperti maghrib. Kalau 5 rakaat 1 salam, tak sama dengan maghrib. Sebab maghrib 3 rakaat ni, witir 5 rakaat. Dia sama juga di hujung 3 tu. Kan 5 kan? Rakaat pertama, rakaat kedua, 3 akhir tu sama tak dengan maghrib? Sama juga. Dia larangan juga khilaful aula, sebab larangan tak nyata. Mana kalau 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam sampai ke 11 rakaat 1 salam, itu larangan yang dipanggil khilaful aula. Dipanggil khilaful aula sebab larangannya larangan yang tidak nyata. Hak larangan nyata adalah 3 rakaat 1 salam. Ini cerita hak berkaitan dengan wasal 3 rakaat 1 salam, hukumnya makruh. Kemudian lebih dari 3 rakaat 1 salam, itu hukumnya khilaful aula. Cuma kita minggu lepas tu agak panjang sikit bicara hak berkaitan dengan kalau wasal yang makruh tadi kalau 3 rakaat, kalau hak lebih daripada 1 rakaat 3 rakaat sampai ke 11, kalau wasal kalau wasal juga yang tidak afdal 1 tasyahud ataupun 2 tasyahud. Dia tidak ada 3 tasyahud. Ni payah nak faham lah kita, sebab kita tak pernah buat. Jadi sekarang ni hak saya sebut mengelepasnya, kalau kita sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni dia berapa rakaat pun terpulang. Pandai ni. Kita nak buat 1 rakaat 1 salam ke, 2 rakaat 1 salam ke, 10 rakaat 1 salam ke. Sunat mutlak dia tak ada. Dia tak ada waktu, tak ada sebab. Kalau buat contoh kita pergi pada buat 6 rakaat. 6 rakaat 1 salam. Di situ ada 3 tasyahud. Rakaat kedua tasyahud awal, rakaat keempat tasyahud awal, rakaat yang keenam tasyahud akhir. Tetapi kalau semai witir buat 6 rakaat 1 salam ke, 7 rakaat 1 salam ke, tasyahud hanya ada 2 saja, awal dan akhir, 2 saja. Dia tak boleh nak buat lebih daripada 2, 3 ataupun lebih, tak boleh. Kalau semai sunat lain sekarang ni, kalau kira macam contoh 6 rakaat 1 salam, 6 rakaat 1 salam, main witir ni 6 rakaat sana, nanti dia buat 1 rakaat tu suku. Dia kata di situ ada 3 tasyahud dah, 2 je yang dibenarkan. Sama juga kalau dia buat 7 rakaat 1 salam, 7 rakaat 1 salam, dia hanya 2 tasyahud saja dibenarkan. Rakaat yang ke-6 tasyahud awal, rakaat yang ke-7 tasyahud akhir. Gitu. Rakaat kedua tasyahud awal tak boleh, rakaat keempat tak boleh, dia hanya 2 saja. Berbeza dengan kalau sembahyang sunat mutlak.
Lepas tu minggu lepas saya pergi pula kepada contoh pelik sikit lah. Hak berkaitan dengan sembahyang qabliyah, ba'diyah, zuhur. Buatnya selepas main fardu zuhur. 8 rakaat, 1 takbir, 1 salam. Saja aku semain sunat sebelum zuhur dan selepas zuhur 8 rakaat kerana Allah. Pelik dah. Ni tidak pelik lah ni. Jadi dia semain 8 rakaat, 1 salam. Di situ ada berapa tasyahud? Ada 4 tasyahud. 3 tasyahud awal, 1 tasyahud akhir. Lebih daripada 2 tasyahud tak apa. Witir saja tidak boleh lebih daripada 2 tasyahud. Dia hanya 2 tasyahud sahaja. 2 tasyahud ni pada 1 takbir itulah. Pada 1 takbir. Kalau dia takbir asing-asing, contoh. Ni payah belaka ni. Dia 6 rakaat witir 1 salam. Kemudian 5 rakaat witir 1 salam. Dia buat dua ni, dua pakej apa? Dua ni. Yang mula dia semai witir 6 rakaat 1 salam. Kemudian dia semai pula 5 rakaat 1 salam. Ngam-ngam lah 11 rakaat, sebanyak-banyak witir. Jadi masa 6 rakaat tu boleh 2 tasyahud. Pada masa 5 rakaat tu boleh 2 tasyahud. Tu dia salam lain-lain. Hak 1 salam ni tak boleh lebih daripada 2 tasyahud. Faham tak? Maknanya kalau dia buat contoh 4 rakaat witir 1 salam, 4 rakaat 1 salam, 3 rakaat 1 salam, jadi 11. 4 rakaat 1 salam ada awal tasyahud akhir. Dua belaka tu. Kalau buat seumpam tu pelik belaka. Tapi kalau hanya 1 salam, 1 takbir, dia hanya boleh 2 tasyahud. Adapun sembahyang sunat mutlak, adapun sembahyang sunat qabliyah ba'diyah zuhur 8 rakaat selepas sembahyang fardu zuhur, sebelum sembahyang fardu zuhur tak boleh buat 8 rakaat. Sebelum sembahyang fardu zuhur ba'diyah tak boleh buat lagi. Ada ni. Sebelum kita sembahyang fardu zuhur ba'diyah tak boleh buat lagi. Sekarang ni selepas sembahyang fardu zuhur ba'diyah boleh buat dah. Tiba-tiba qabliyah dia tak sempat nak buat. Gitu. Selesai sembahyang fardu zuhur bolehlah buat ba'diyah. Kalau sebelum sembahyang fardu zuhur ba'diyah tak boleh buat lagi. Jadi sebelum sembahyang fardu zuhur nak buat 8 tu tak boleh lah. Qabliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat tak boleh. Sebab ba'diyah tak boleh buat lagi sebab fardu zuhur belum kita sembahyang. Bila kita sembahyang dah fardu zuhur, maka boleh dah buat ba'diyah. Tiba-tiba qabliyah pun kita tak sempat nak buat tadi. Tersampai di masjid bila qomat dah. Jadi kita ada qabliyah 4 rakaat, kita ada ba'diyah 4 rakaat. Yang afdalnya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam lah. Afdalnya. Tiba-tiba dia buat 8 rakaat tu dengan 1 salam. Dia buat 8 rakaat dengan 1 salam. Saja aku sembahyang sunat zuhur sebelum dan selepas 8 rakaat kerana Allah. Niat seumpama tu. Jadi dalam sembahyang tu ada 4 tasyahud. Lebih daripada 2 boleh, witir tak boleh lebih daripada 2. Witir tak boleh. Ada ni. Cuma sebenarnya sebut melepas, walaupun dia ada tasyahud awal, kalau 8 rakaat ada 3 tasyahud awal, 1 tasyahud akhir. Walaupun tasyahud awal tu hukumnya sunat abad juga, tapi afdal kita tinggal. Dan tinggal dengan qasad nak tinggal ni tidak ada sujud sahwi. Kenapa kita afdal tinggal tasyahud awal? 8 rakaat ni buat tasyahud akhir saja. Sebab kalau kita hanya buat tasyahud akhir saja 8 rakaat, qabliyah campur dengan pada zuhur ni, kita disunatkan baca surah pada tiap-tiap rakaat selepas daripada Fatihah. Jadi membaca Al-Quran di dalam sembahyang adalah selebih membaca Al-Quran adalah di dalam sembahyang.
sekarang ni 8 rakaat tu ke 8 rakaat kita disunatkan baca surah. Tapi kalau rakaat kedua 8 rakaat qabliyah ba'diyah capur ni 8 rakaat, rakaat kedua tasyahud awal dah, maka rakaat ketiga sampai ke 8 tak ada dah sunat membaca surah. Sebenarnya betul 8 rakaat tu ada 4 tasyahud, 3 tasyahud awal, 1 tasyahud akhir, tapi yang aulanya hanya buat 1 tasyahud. Yang aula benar 8 rakaat, 4 takbir, 4 salam, 2 rakaat, 2 rakaat. Alah, hak tu hak nombor 1. Ini cerita hukum ni. Cerita hukum pelik lah. 8 rakaat 1 salam qabliyah ba'diyah zuhur selepas daripada sembahyang fardu zuhur ni. Kemudian satu lagi saya sentuh mengelepasnya, hak berkaitan dengan ni tu imam sembahyang 20 rakaat, kita sembahyang 8 rakaat. Kita mana tu hak 3/4 ahli masjid ada. 3/4. Ya sekarang ni ramai tarawih tu. Hak tinggal 20 tu 1/4 boleh ke? Tak boleh kadang-kadang tau. Boleh 1/4. Letak 1/4 lah. Jadi hak 3/4 ni dia buat 8 je. Maka ketika imam rakaat yang ke-9 10 tarawih, depa sembahyang sunat witir 2 rakaat. Ada masalah lah tu. Sekarang imam baru kat 9 10 barunya tarawih. Dia rakaat pertama kedua witir dah. Hak yang timbul isunya yang sebut melepasnya, hak 1 rakaat makmum ni. 1 rakaat makmum ni mudah ceritanya, selepas imam naik rakaat yang ke berapa? 8, 9, 10. Imam naik ke rakaat ke 11, 12. Imam pun naik terawih naik rakaat ke 11, 12. Jadi makmum ni sembahyang witir 1 rakaat. Ketika imam naik rakaat kedua barulah makmum ni takbiratul ihram. Sekarang tu imam sembahyang tarawih, rakaatnya 11, 12. Hak rakaat 9, 10 tadi makmum ni niat witir dah 2 rakaat. Sebab dia sembahyang tarawih 8 je. Kemudian dia nak sembahyang witir hak 1 rakaat ni. Tu imam masih lagi sembahyang 2 rakaat. Sebab masih lagi sembahyang tarawih 11, 12. Jadi macam mana ni? Biasanya orang akan tunggu imam imam rakaat yang kedua. Boleh pun takbiratul ihram, dapat salam dengan tu imam, tapi rugi kerana tidak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Kalau nak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, tu kena pandailah pulaknya. Sebab tu imam rakaat yang ke-11, 12. Ada rakaat 11 tu makmum yang sembahyang witir 1 rakaat ni dia sudah takbir dengan tu imam. Maknanya dia dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Itu satu kelebihan. Tapi sekarang ni selesai rakaat yang pertama tarawih imam rakaat yang ke-11 ni, tu imam akan naik pada rakaat yang kedua tarawih. Makmum ni hanya niat 1 rakaat witir. Maknanya kalau dia nak tasyahud akhir tu, dia wajib niat mufarakah. Boleh tasyahud akhir. Kalau tak niat mufarakah, dia duduk tasyahud akhir sendiri tanpa niat mufarakah, batal sembahyang makmum tadi. Ada ni. Sebab apa? Sebab di duduk tasyahud akhir tu ada Dr. Imam buat. Imam buat tak duduk tasyahud akhir? Imam tak buat. Arti dia buat tu batal tu. Melainkan kalau dia nak kalau dia tasyahud akhir, kalau dia tak niat mufarakah, batal sembahyang. Kalau dia tak mau niat mufarakah lah, nak ikut imam juga, dia kena tunggu dalam sujud yang kedua. Ni. Lama sikit, nak lama mana? Tak selama sujud ketika sembahyang sunat tasbih dah. Sujud sembahyang sunat tasbih lama lagi berapa kali. Dah, lebih kurang. Sekarang tu imam naik kat kedua tu 1 rakaat.
Satu rakaat dengan tasbih 10 kali itu sebenarnya sunat tasbih mana panjang. Lebih kurang lah kita letak. Tunggu dah sujud tu lah. Imam pun selesai rakaat kedua tarawih, rakaat yang ke-12. Tu imam pun tasyahud akhir, barulah makmum witir satu rakaat ni, bangun duduk tasyahud akhir, tu imam beri salam, dia pun beri salam. Tapi waktu kena pandai sikit lah. Hak mudahnya, tu imam nak rakaat kedua tarawih, barulah dia pun ikut witir satu rakaat. Tetapi tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam, rugi pula di situ. Tapi kalaulah hak satu rakaat tu tiba-tiba dia berundur ke belakang, dia semai seorang, lagi rugi kerana tidak berjemaah. Sebab ada pesen gitu, dia semayang 8 rakaat tarawih, witir 2 rakaat yang pertama dia masih lagi ikut tu imam, ikut tu imam lagi. Tu imam naik pada rakaat yang ke-11 12 tarawih, dia pun berundur di belakang, dia pun semayang 1 rakaat. Jadi apa? Tinggal kelebihan berjemaah witir di bulan Ramadan. Kalau nak tinggal berjemaah witir bulan Ramadan, nak tinggal berjemaah witir ni, tetapi lebih afdal daripada berjemaah witir, dengar tu imam masjid ni, kena buat akhir malam. Witir akhir malam jatuh seorang sekalipun lebih afdal daripada witir awal malam walaupun berjemaah. Maknanya kalau hak semai witir ni tak mau berjemaah, dia buat akhir malam lepas waktu sahur, barulah afdal nak banding dengan berjemaah witir di awal malam. Ni dah lah witir di awal malam, seorang pula, rugi sangat lah. Tapi nak ikut imam nak buat macam mana? Sebab tu imam 2 rakaat tarawih lagi ni, saya 1 rakaat witir. Tu kata bila imam 2 rakaat, imam rakaat kedua barulah ikut di belakang, witir 1 rakaat, ikut imam tarawih di rakaat yang kedua, ngam-ngam dengan tasyahud akhir tu imam. Tapi rugi kerana tak dapat takbiratul ihram bersama dengan imam. Nak takbir tu bersama dengan imam, imam tarawih 2, kita witir 1, nak buat macam mana? 2 kaedah tadi. Imam naik kat kedua, kita pun niat mufarakah, kita pun tasyahud akhir, beri salam sendiri. Ada ni. Tapi yang afdalnya dapat takbir dengan tu imam, tapi tirang dengan tu imam. Imam naik kat kedua, tunggu dalam sujud yang kedua. Imam selesai kat kedua, imam pun tasyahud akhir, dia pun tasyahud akhir, beri salam. Maknanya dia berjemaah dengan imam daripada takbir sampai ke salam. Tapi kena tunggu lama sikit dalam sujud yang kedua tu. Tapi tetap afdal witir di akhir malam, walaupun witir akhir malam tu seorang diri. Tapi kalau witir akhir malam boleh berjemaah pula, tu berganda lah. Sekarang witir awal malam, akhir malam, afdal akhir malam. Sekalipun akhir malam seorang diri, awal malam di masjid berjemaah, sekalipun tetap afdal witir di akhir malam walaupun jatuh seorang diri. Akhir malam berjemaah pula, saya nak cerita lah, tu berganda lah kelebihan dia. Dapat kelebihan witir akhir malam dan dapat kelebihan berjemaah witir di bulan Ramadan. Ini ilmu hak setahun sekali. Masuk tahun kemudian kena cerita pula. Masuk tahun Ramadan lain pula kena cerita pula. Kena cerita semua. Sebab apa? Sebab amalan tahunan sahaja. Biasalah kita ni, kalau beramal sama-sama tu mudah ingat. Kalau hanya setahun sekali beramal, lepas tu sampai masa tu dah ingat pula. Macam duduk pening bila nak semayang, bila nak baca kunut witir tu lah. Tiap-tiap tahun dah ada kunut witir. Malam yang ke-16 digomong malam 15. Tiap-tiap tahun kunut witir Ramadan ni bila mula malam ke-16. Tapi ada masjid mula malam yang ke-15. Tiap-tiap tahun dah tu. Sebab apa? Sebab setahun sekali.
Sebab itulah setahun sekali ni semai sunat raya. Tok Imam cerita bab kaifiah semai sunat raya. Sebab apa? Setahun sekali. Aku tak ingat. Kan semai sunat raya kan? Sebelum sembahyang tu, Tok Imam pun beritahu kaifiah. Sebab apa? Tak pandai. Setahun sekali, tak pandai. Tak ingat dah kitanya. Gitu kan. Jadi tiap-tiap tahun tu kunut witir Ramadan malam 16. Pening lagi 15 ke 16, 15 ke 16. Malam yang ke-16, bukan malam yang ke-15. Ilmu setahun sekali. Wa yusannu liman autara bi salasin an yaqra'a fil ula sabbihis wa fis saniyah al-kafirun wa fis salisah al-ikhlas wal mu'awwizatain lilittiba'. Ni doa amal ni lah. Rakaat pertama sabbihi surah, rakaat kedua kuliah surah, rakaat ketiga qul huwallahu al-falaq an-nas. Itu adalah ittiba' ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian hak kita derma tu macam biasalah untuk Masjid Syekh Daud dan juga hak Babun Ismail. Kemudian ada saudara kita jual luar tu untuk tahfiz raudhah. Tu sama-samalah kita tolong luar tu lah, dekat kawasan lelaki dah ada kan. Jual hak sabung, jual madu apa semua tu lah. Belah lelaki tu. Belah ni. Itu membeli sambil menderma. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.